الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, tuan-tuan mukminin, muslimat, puan-puan mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur seperti yang telah disusun dan kita merancang, dan Allah sebaik-baik perancang apa yang telah dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Mudah-mudahan keizinan Allah berikan peluang kita mengadakan kelas pada malam ini juga diradai dan diberkati oleh Allah. Apa sahaja yang kita dapat ilmu dan hadis yang kita baca pada malam ini. Larangan yang berikutnya, kerana kita masih berbincang berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang, sama ada ia diharamkan oleh agama atau dibenci oleh agama, pokok pangkalnya ia termasuk di dalam tegahan untuk kita terlibat melakukan hal tersebut. Larangan yang akan kita bincang pada malam ini ialah berhubung dengan larangan untuk kita cenderung terlibat, menolong atau menyokong kejahatan dan kezaliman. Pertama, tuan-tuan jangan keliru. Dalam agama yang kita selalu dengar larangan kita buat zalim, larangan untuk kita melakukan kezaliman, zalim. Pertama, larang kita buat jahat tu. Allah Azza wa Jal mengharamkan kita, larang, tegah, tak benarkan kita buat zalim kita tu sendiri. Allah Azza wa Jal menyatakan dengan tegas di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku mengharamkan kezaliman, aku tidak akan melakukan perkara yang zalim. Jangan, fala, kata Allah, jangan kamu melakukan perbuatan zalim itu. Itu selalu kita dengar, dan itu bukan tajuk kita. Tajuk kita ni lebih berat daripada itu. Apa maksud lebih berat? Kita selalu ditekankan jangan kita buat zalim itu. Sebenarnya di dalam agama bukan sahaja kita diharamkan untuk buat benda zalim itu, menyokong, cenderung, memberikan kerjasama, membantu yang jahat, yang zalim itu juga sebenarnya haram. Kita jangan anggap kata buat zalim tu saja, menolong, menyokong dan cenderung. Kita mungkin tak buat, tapi kita membantu. Kita menjadi antara pendokong, penyokong kepada kejahatan itu.
kita bersubhat menjadikan kejahatan itu berlaku, kita sebenarnya melakukan perkara yang haram. Partner of crime, rakan sejenayah, kan? Kita jadi pakatan yang sama. Boleh tak? Tak boleh. Antara dalilnya, kita tak ada alasan. Dia kata bukan saya yang buat, bukan saya yang melakukan kejahatan dan kezaliman itu. Betul, tetapi awak terlibat menyokong dan menolong supaya kezaliman itu berlaku. Maka saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya kita jelas di dalam hal ini. Allah Azza wa Jal, kalau kita tengok antara dalil yang dibawa oleh para ulama, surah Hud. Tuan-tuan boleh balik semak apa yang saya baca ini. Dalam surah Hud ayat 113. Saya bagi contoh dululah. Kita tahu satu orang itu penipu. Jadi tanggungjawab kita apa? Kita jangan bekerja sama, terlibat, memberikan bantuan dalam apa bentuk sekalipun kepada penipu tadi. Itu maksud dia, jangan kita terlibat dalam cenderung. Bukan kata buat, cenderung kepada kejahatan dan kezaliman itu sendiri dah haram dah. Berat tuan-tuan. Kalau buat itu cerita lain. Ni cenderung, artinya kita sokong, kita bagi bantuan, kita terlibat, kita jadi ejen pula, pelindung pula. Kita kadang-kadang kita tak rasa berat pasal kita rasa kita tak buat. Kita rasa tak apa kot, bukan kita buat, tapi sebenarnya kita buat. Walaupun dia yang buat, tapi dia tak boleh buat tanpa sokongan dan tanpa bantuan kita. Kita cenderung kepada benda tu. Yang ni yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini menjadi pedoman dan panduan kepada tuan-tuan. Ini termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini termasuk di dalam mencegah kemungkaran. Dalam surah Hud ayat 113, selalu kita dengar Allah Azza wa Jal berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Quran kata وَلَا تَرْكَنُوا, janganlah kamu cenderung. Quran kata وَلَا تَرْكَنُوا, janganlah kamu cenderung. Bukan jangan kamu buat, jangan cenderung. Cenderung ni artinya sokong, tolong, bantu, berpihak kepada kezaliman itu. Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, kamu maka akan disambar oleh api neraka. Siapa-siapa yang terlibat menyokong, mendokong, membantu, cenderung memberikan bantuan, bersubahat dengan orang-orang yang zalim walaupun dia bukan pelakunya, fatamassakumun nar, Quran kata dia akan disambar oleh api neraka. Kemudian Allah sambung, wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun, dan tidaklah bagi kamu selain daripada Allah pelindung, wali-wali, penolong, dan kamu sama sekali tidak akan ditolong. Maksudnya apa? Siapa-siapa yang cenderung menyokong, membantu, mendokong, membela kepada orang-orang yang zalim sehingga dia boleh buat kezaliman itu di atas
usaha dan juga di atas sokongan kita, fatamassakumun nar, api neraka akan sambak dan bakar kamu. Ketika itu tak ada siapa yang boleh tolong, termasuk orang yang kamu sokong tu. Di situ bila kita nampak tuan-tuan, kita kena buat apa? Nabi kata apa dalam hadis yang tuan-tuan selalu dengar? Nabi kata, unsur akhaka zalim atau mazlum. Nabi kata unsur. Nabi kata kat kita ni, Nabi kata tolonglah saudara kamu zalim. Yang buat zalim tu kamu kena tolong, dan juga orang yang kena naya tu pun kamu kena tolong. Orang yang buat zalim kamu kena tolong, orang yang kena zalim pun kamu kena tolong. Sahabat Nabi bila dengar, mereka tanya Nabi. Bila Nabi suruh tolong, dua-dua Nabi suruh tolong, Nabi kata apa? Sahabat kata apa? Sahabat kata orang yang kena naya, contohlah orang yang kena pukul. Kita lalu-lalu tengok satu orang kena rimbuk, kena tabuh, kena pukul. Macam mana kita nak tolong dia? Yang kena rimbuk tadi, kita mungkin ambil dia bawa pergi hospital ke, kita selamatkan dia, kita tahulah. Sahabat kata yang tu kami tahu. Bila kami nampak orang kena pukul, kena tabuh, kena rimbuk apa, semua kami tahu macam mana nak selamatkan kawan tu. Mazlum, mazlum ni orang yang kena zalim. Tapi nak tolong orang yang pukul tu macam mana? Pergi pukul sama. Tuan-tuan nampak satu orang duk pukul orang, dia kata ni, aku kena tolong hang sama ni. Meh. Ada kayu, aku nak rimbuk sama. Pasal apa? Pasal Nabi pun suruh tolong hang. Akhaka zalim. Yang zalim tu pun kena tolong. Macam mana? Tuan-tuan, ini kita perlu bertindak. Tuan-tuan semua perlu bertindak. Macam mana nak bertindak? Apa Nabi kata? Cara kita nak tolong orang yang zalim ialah dengan menghentikan kezaliman dia. Tuan-tuan faham tak? Cara kita nak tolong orang yang zalim ni, hentikan kezaliman yang dia buat tu. Artinya tuan-tuan nampak dia duk pukul, tuan-tuan pergi pegang tangan dia, pergi ikat dia, pergi tarik pergi ke tepi. Telefon polis kan main ambil dia. Pasal apa? Pasal dia duk buat naya kat orang. Jadi tuan-tuan telah tolong dia. Pasal apa? Tuan-tuan telah halang dia dari meneruskan kezaliman tu. Jadi maksudnya bila kita nampak orang yang zalim, kita kena halang dia. Tuan-tuan faham halang? Artinya tuan-tuan kena cegah. Itu apa yang tuan-tuan buat itu, Nabi sebut adalah satu pertolongan kepada kawan tu. Jadi kalau kita tahu dia tu jahat, hentikan kejahatan dia dengan cara report contohnya, kan? Ataupun sekat daripada dia buat benda itu, ataupun apa, gugurkan dia, ataupun tumbangkan dia, ataupun kalahkan dia. Supaya apa? Supaya dia tak boleh terus buat zalim tu. Tuan-tuan nampak tak? Dan bila dia kata, pasal apa hang buat lagu ni kat aku? Aku sedang tolong hang. Kalau aku biar, hang akan buat lagi zalim. Hang akan terus bergelumang dengan kejahatan tu. Hang akan terus hanyut dengan dosa tu. Nabi suruh aku tolong hang. Dengan cara apa? Cegah daripada benda ni melarat. Maka setiap daripada kita ada tanggungjawab. Betul tak? Setiap daripada kita ada tanggungjawab. Tuan-tuan nampak satu orang nak masuk curi rumah, curi masjid ke, curi apa ke, bukan rumah tuan-tuan lah. Kalau rumah tuan-tuan mungkin tuan-tuan report curi masjid ke apa. Macam mana tuan-tuan nak tolong orang yang kena curi tu? Dalam masa yang sama tuan-tuan juga tolong pencuri tu. Tolong pencuri tu bukan maksud tuan-tuan pergi cover lain. Dia kata okey, hang masuk aku tengok. Tak. Tuan report polis mai tangkap. Bila polis pergi tangkap, dia marah kat kita. Orang yang mencuri tu marah, dia kata pasal apa hang pergi report polis? Hang biarlah urusan hang. Kalut apa? Aku yang nak curi bukan hang.
Aku sedang membantu hang. Nampak tuan? Yang ni yang Nabi SAW sebut. Jadi dalam ayat ini kata para ulama, jangan cenderung dengan maksud jangan membantu, jangan berunding, jangan membela, jangan mempertahankan orang-orang yang zalim. Kita kelak akan dianggap sebagai orang yang zalim juga. Maksudnya kalau kita tolong, kita pun dikira satu kelompok dengan mereka. Baik, kita kuatkan lagi larangan ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Hadis Nabi SAW sebut, tadi saya baca ayat Quran yang tak bagi kita tolong orang zalim ni. Pasal tu kalau tuan-tuan tahu, banyak contoh kalau kita nak buat. Tuan-tuan tahu ada orang yang bersalah, orang yang pecah amanah, orang yang buat keganasan pada isteri dia dan sebagainya. Tuan-tuan yang tahu, tuan-tuan kena cegah. Kalau tuan-tuan tak cegah, tuan-tuan sengak, jadi syaitan bisu, tuan-tuan dianggap cenderung kepada kezaliman itu. Dia kata bukan saya yang pukul dia, bini dia. Dia yang pukul bini dia. Hang tahu tak kata dia pukul bini dia? Tahu? Hang dengar tak? Dengar. Hang juga cenderung kepada kezaliman itu. Tak tanya bini saya tak pukul dia pun. Betul. Tapi hang telah apa? Bersekongkol. Tak, saya tak sekongkol apa? Saya tak sokong, saya tak tahu. Tapi hang tak cegah. Ada tindakan apa yang hang buat? Ada hang pi habaq kat siapa-siapa? Tak ada. Pasal saya pun malas nak masuk campur. Bukan masalah malas nak masuk campur. Masalah kita tahu. Yang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak dapat differentiate, kita tak dapat tafriqah, kita tak dapat nak bezakan antara masuk campur dengan perkara yang kita kena cegah. Bukan kita pergi mengendap, dia pukul kita dengar, bini dia lari main tu berdarah apa semua, tu zalim tu. Tahu ada apa, kadang-kadang tuan-tuan ada orang cerita kata dia tahu jiran dia bela kucing tak bagi makan lah, bela buruk duk pukul lah, bela binatang duk pukul. Benda tu zalim. Tuan-tuan tak boleh tengok saya malah nak ingat, malah nak berkelahi, biar pergi kat dia report. Masya-Allah, sebahagian bila kita report, patutnya orang yang report ni dirahsiakan lah, betul tak? Pasal kita nak pergi report kadang-kadang ni pengadu ni pun kena rahsia lah, pengadu ni kan. Nanti apa depa buat belabak ni, orang report ni, siapa dia report? Sebelah rumah. Oh, jahanam. Kita nak menghalang kezaliman tu, kita nak cegah kezaliman tu, tapi identiti kita dibongkar. Tapi tuan-tuan kena ambil tindakan. Baik, okey, sambung. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, man a'ana ala khusumatin bil-zulm, man a'ana yu'inu, a'ana yu'inu, man a'ana ala khusumatin bil-zulmin aw yu'inu ala zulm lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Hakim. Yang ni berat. Tuan-tuan kalau dengar yang ni, saya ingat tuan-tuan pun, sebab kita kadang-kadang murah sangat. Maaf saya cakap, kita punya prinsip, kita punya maruah, kita punya agama, iman kita tu murah sangat. Faham tak murah? Murah. Terlalu murah. Sokong membabi buta. Dokong membabi buta. Pasal apa? Siapa yang sokong dia? Dia bagi bihun sebungkus dengan ayat kotak sekotak. Tahu tak kata dia jahat? Tahu? Betul siapa yang sokong dia? Dia bagi bihun. Nilai agama dia tu, nilai iman dia tu bihun tu lah.
payung sebatang. Besarlah. Nabi kata man a'ana ala khusumatin. Pasal itu hidup ni kena ada prinsip kan. Kita kena ada agama. Nabi kata sesiapa di antara kamu a'ana, yang dia pergi tolong. Siapa-siapa yang pergi tolong ni, Nabi bagi warning ni, warning keras. Siapa-siapa yang pergi tolong ala khusumatin bil-zulm, satu permusuhan, pertelingkahan dengan zalim, dengan cara yang zalim, dia pergi tolong yang zalim tu, au yu'inu ala zulm, atau dia pergi tolong kezaliman tersebut. Orang yang pergi tolong, orang yang pergi bantu, orang yang sokong, a'ana ala khusumatin au yu'inu ala zulm, siapa yang pergi masuk tolong di atas kezaliman itu dengan cara yang zalim. Pendek kata dia pergi tolong, dia pergi sokong. Apa yang Nabi kata untuk dia? Nabi kata lam yazal fi sakhatillah hatta yanza'. Orang yang menolong, membantu, cenderung menyokong orang-orang yang zalim, perbuatan yang zalim, dia akan berada di dalam kemurkaan Allah sehinggalah dia bertaubat, menarik balik sokongan, dokongan dan bantuan itu. Maksudnya kalau tuan-tuan sembahyang sunat taubat 2 rakaat, tuan-tuan istighfar 100 kali, taubat itu tak terpakai. Lam yanzi', tak terpakai. Siapa-siapa yang ada pernah membantu, menolong, sokong orang-orang yang zalim, dia kena berhenti sokong. Dia kena tarik sokongan. Dia kena berhenti membiarkan orang yang zalim tu. Tuan-tuan kena faham dalam seluruh urusan kehidupan ni. Zalim dalam urusan meniaga ke, zalim dalam urusan kehidupan ke, zalim dalam urusan rumah tangga ke, zalim dalam urusan agama, kena sekat. Tak boleh. Kena ambil tindakan. Tuan-tuan ada hak untuk ambil tindakan. Tuan-tuan kena ambil tindakan. Tak boleh biar. Saya malas nak berkeli. Ini soalan ni, malas nak berkeli. Saya malas nak ingat. Saya jenis tak suka bertojek dengan orang ni. Artinya bila kita tak ambil tindakan, kita biar, kita walaupun saya tak terlibat, depa buat pihak depa, tak, cenderung a'ana yu'inu, man a'ana ala khusumah au yu'inu ala zulm, Nabi kata termasuk. Lepas tu kita kena, benda ni tuan-tuan, agama dah bagi warning awal. Tuan-tuan sebagai orang yang ada ilmu lah, masing-masing ada ilmu, tahu yang mana salah, yang mana betul, al-haq, batil, palsu, sahih, sekadar yang tuan-tuan tahu. Yang tuan-tuan tak tahu tak apalah, zahirnya tuan-tuan nampak benda tu salah, tuan-tuan walaupun tak ada kad penguat kuasa, walaupun tuan-tuan tak ada kad penguat kuasa, tetapi Allah telah tabalkan setiap orang adalah penguat kuasa bagi agama ni. Tuan-tuan kena ingat, walaupun kita tak pernah dilantik oleh jaib ke maib ke, tapi kita adalah penguat kuasa bagi agama ini di atas ilmu yang kita tahu. Apa makna penguat kuasa? Nampak benda yang bercanggah dengan agama, kita pergi tegur, kita pergi larang, takat mampu kita. Tuan-tuan nampak satu orang buat maksiat di tepi jalan, nampak satu kereta yang mencurigakan, kan, tengah-tengah malam, duk, takkan laki bini nak duduk dalam kereta, laki bini balik buat kerja di rumah, Tuan-tuan sebagai orang yang nampak pelik, ada budak muda dia buat tak elok dalam kampung, tuan-tuan, contoh saya bagi contoh, takkan nak tunggu penguat kuasa. Penguat kuasa di Jaya pada bau tak sampai 10 orang pun. Tuan-tuan sebagai penguat kuasa agama kena pergi cegah, kena pergi halang benda tu. Dah nampak kawan tu kena rimbuk setengah mati, telefon polis,
Polis kata, boleh pergi tolong. Jangan. Saya bukan kuasa apa-apa, tak apa. Saya tolong. Tolong apa? Tolong tengok. Lepas tu polis main mati, kan? Di mana? Di KL ke yang jadi isu OKU tu. Yang apa? Yang bergaduh sikit tu, yang depa cekek dia mati. Masalah kita ni tuan-tuan, apa-apa berlaku pun bukan dia nak tolong tu. Pertama dia nak tengok, yang kedua dia nak tangkap gambar. Dia seronok lah benda ni. Dia jadikan satu modal, konten. Lepas itu kita kenapa? Sebab itu tuan-tuan, siapa-siapa yang sokong, sebahagian, kadang-kadang saya tengok influencer ni sebahagian lah, dia suka mencarut. Pasal apa dia suka mencarut? Pasal orang seronok tengok. Jadi dia dapat motivasi daripada minat orang. Jadi pasal apa yang dia jadi lagu tu? Sebab sokongan dan ni, kita ni lah. Dia maki macam mana pun kita sokong. Dia jadi apa? Dia jadi motivasi. Teruk macam mana pun sokong. Lagi orang Perlis kata apa? Dah tahu dia teruk, memang teruk terang-terang, memang zalim terang-terang, sokong. Orang Perlis kata apa? Dia naik apa? Dia naik apa tuan-tuan? Dia naik more. Yang dia tak rasa apa tu pasal apa? Apa pun dia buat tetap mendapat sokongan. Apa saja yang dia buat, apa saja yang dia kata, macam mana? Sebab itu sebahagian penceramah yang baca hadis palsu ke apa ke, kita duk kata apa? Dia tak ada apa pasal apa? Ni yang tukang defend ni, penyokong ni. Depa kata depa tak baca hadis palsu, tapi depa pi defend ni tok guru baca hadis palsu Tuan-tuan tahu tak yang naik more sangat ni, yang jadi angkuh sombong, tak kira lah, yang jadi angkuh, saya sebut tuan-tuan, yang jadi angkuh sombong, takabur, besar diri, tak kira lah pemimpin ke, penceramah ke, siapa ke, ni pengekok hak yang duk defend ni, hak tukang defend ni, apa saja pun dia duk bela ni, yang ni Allah tuan-tuan, yang duk jadi jahanam anak-anak kita ni pasal apa? Pasal mak dia hak duk bela. Pasal dia peguam bela besar, advocate and solicitor ni. Mak dia bukanlah, saya kata bukan semua, tapi sebahagiannya yang duk bela ni mak lah. Dia dah hire awal-awal dah lawyer. Elok pendakwa raya pak tu kata ya, mak pangkah tu bela. Jadi apa jadi pada budak tu? Budak tu jadi besar diri pasal ni. Pasal tu tuan-tuan, sebahagian orang bila kita teruk ni duk defend, sokong, hampa tak faham, hampa tak sampai makam, dia bukan maksudkan lagu tu, hampa saja nak cari punya apa salah dia. Dia pun tak tarik Sebahagian orang tak tarik pasal apa? Dia nak tarik, dia nak mengaku kata dia salah, tapi depa ni duk kata bukan salah, depa yang tak faham, kami faham ya. So kita terlibat kan? Kita terlibat. Pasal tu dalam agama Allah Ta'ala bukan setakat tak bagi kita buat jahat tu, cenderung kepada kejahatan itu. Cenderung ni kita boleh tafsir dalam banyak benda. Boleh? Baik. Hadirin mukminin, hadis yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita mana-mana pihak yang tolong dan sokong perkara yang zalim dengan apa bentuk, terutama dengan cara yang salah. Pasal itu kita tuan-tuan, kita jangan, kalau dia salah kita kena pergi kata dia salah. Pasal apa? Pasal kita nak tolong dia. Kita jangan sangka dia salah kita bela, itu kita sayang dia. Sebenarnya kita menghantar dia ke neraka. Nampak? Kita kena ingat benda ni. Kalau dia salah, kita kata salah. Bila kita kata dia salah, dia berhentilah. Tapi kalau dia kata salah, kita duk kata betul, saya cakap tadi. Tuan-tuan, senang ya, saya nak cerita kepada tuan-tuan. Tuan-tuan biasa baca satu cerita lah sikit.
Tuan-tuan bisa baca satu cerita Raja Telanjang Bogeh. The Tale Story. English Tale Story. Tale tau tale? Dongeng. Saya ingat tuan-tuan semua tahu. Yang ni bahana pendokong ni. Ni tuan-tuan sehari dua lagi akan bertindak, tak kira lah penyokong mana pihak ke apa. Tuan-tuan ambil lah cerita ni dan hadis-hadis yang kita baca ni menjadi panduan. Kita biar menyokong, orang kata apa? Orang Melayu ni dia halus. Orang Melayu ni kalau kita orang Melayu ni nilai adab kita sangat tinggi. Sokong membawa rebah. Banyak ada peribahasa orang Melayu. Tapi orang Melayu ni tak tahulah. Pasal tu kita, tuan-tuan tengok, bangsa yang berjaya, mana-mana tamadun yang hebat, tamadun yang kaya dengan sastra dan seni. Sebab itu orang putih rojokan besar mereka apa dia? English. Orang putih rujukan besar dan mereka berbangga apa dia? Shakespeare, karya-karya Shakespeare, sastra Inggeris. Orang Melayu ni yang duk slow, lembab, tamadun, mandom ni pasal dia tak rasa besar dengan karya seni sastra dia. Peribahasa kita, sajak-sajak kita, sastra. Manusia yang dia hidup dengan sastra, dia santun, dia beradab, dia lunak. Cuba tengok orang-orang seni, bahasa dia terpilih, cakapan dia elok, lunak, dia tak kasar kerana nilai seni, orang seni. Pasal itu dalam Islam Nabi galakkan ni adab ni. Bukan adab ni maksudnya apa? Sastra ni. Lepas itu kita kena baca sastra ni. Dan tuan-tuan tahu sastrawan negara yang terkini siapa dia? Yang agung bagi sastrawan negara yang terkini. Tak payah, bukan sastrawan orang putih, bukan sastrawan Arab, sastrawan Malaysia ya. Yang terkini. Kalau tuan-tuan tak tahu sedih ya. Dah lah orang pelih. Sastrawan negara SN. Kita ada Samad Said, kita ada Ridwan Ahmad, Dr. Ridwan Ahmad. Ni semua sastrawan negara. Kami tak kenal, kami kenal ulama. Bagus ya. Bagus ya. Tapi sastra ni Quran, salah satu mukjizat dia apa? Mukjizat Quran sehingga orang tak boleh challenge Quran ni apa? Balaghah Quran tu. Pasal tu Quran ni kalau tuan-tuan tengok, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rima akhir dia. Tuan-tuan tengok dalam Quran ada kan ayat-ayat surah-surah yang rima akhir dia sama. Tu sastra tu. Artinya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Tu sastra tu. Ada dia. Pasal itu saya galakkan tuan-tuan, mungkin masjid-masjid ni boleh sebulan sekali panggil orang sastra mai cerita. Pasal orang Melayu ni kaya dengan sastra ni. Puisi ni. Baca. Okey, baik. Tak mana tadi? Saya nak cerita tentang tale story tadi ni. Cerita dongeng tadi. Raja ni orang putih ni dia panggil king dia bawa ni. Dia nak apa? Dia nak pakai baju yang paling cantik. Baju yang paling cantik. Ni saya nak cerita ni, sokong membawa rebah, pendokong membabi buta. Yang penting anfusana wa anfusini. Faham tak? Anfusana wa anfusini. Jenuh. Apa dia pula? Ampu sana. Baca dia ampu sana, bukan anfusana. Diri kami tu. Ampu sini tu. Dia kata ayat Quran apa ustaz baca? Ampu sana aku bisa dengar. Ampu sini aku tak bisa dengar. Ampu sakum ada. Ampu sihim ada. Ampu sini tak ada. Ampu tu ampu. Ni saya nak cerita orang putih ni. Sebahagian orang tak ada saya cerita dia tergelak dah. Artinya dia bisa baca. Raja ni, the king ni orang putih punya raja ni, dia nak pakai baju yang cantik. Dia telah buat satu pertandingan, panggil designer ni untuk reka dan hasilkan pakaian yang tercantik in the world. Di dunia ni yang paling cantik. Masuklah dua skamer. Dalam cerita tu masuk dua skamer. Skamer ni pembohong lah.
Skema ni dalam bahasa mudah pembohong. Yang ni dia panggil skema 36. Dia orang ni masuk main skema ni. Dia berkata kami akan masuk pertandingan ni. Beri kami masa beberapa bulan atau kami akan tenun dengan tangan kami satu pakaian yang maha cantik, maha dahsyat yang tak pernah wujud pada zaman ini. Ni kira atas pada Rizalman, atas pada apa, ni semua ni lah, Hatta Dolmat apa semua ni atas lagi. Ni Sakan yang ni atas lagi pada Rizal lah kan. Mereka pun buat. Yang peliknya, setiap kali pegawai-pegawai pertandingan pi tengok, tak nampak benang pun. Mesin songket tenun tu tak berjalan. Dia berkata buat dah, tak nampak ke? Tak nampak pun. Tu nampak tak? Punya cantik sampai hampa tak nampak. Punya cantik sampai hampa tak nampak. Tu belum siap lagi. Tersengak pegawai tu. Pendekkan cerita, biikhtisar, ringkasnya, siap. 2 bulan kot, 3 bulan siap. Bawa pergi kat raja, dia pun pegang. Peganglah, bawa pergi kat raja. Raja betul tak ada. Mana baju? Ni, duduk depan. Ni, duduk depan ni. Tak ada. Kalaulah kata siapa nampak, biasalah, pasal baju lah semua nampak. Kami ni luar biasa, extraordinary. Hebat tak mana baju kami. Dia punya cantik sampai tak kelih. Tuan-tuan, ini good argument, hebat, argument yang bagus. Okey, kalau tuan-tuan perasan, pakaian orang putih, king orang putih, dia ada pakaian dalam tau, pakaian putih dalam tu. Sebelum dia selum dia punya jubah panjang dia, sebelum dia jubah apa semua ni, dia akan pakai pakaian dalam dia tu yang ketat tu. Macam kita pakai pagoda, pakai seluar jubah ni, dia ada macam tu pakaian raja orang putih ni, dia akan pakai ketat tu, pakai dia selum baju dia kat luar. Kan, tuan-tuan tengok cerita-cerita King Richard, Lionheart apa semua tu, cerita-cerita orang putih punya raja-raja ni, dia ada pakaian dalam dia. So dia pun pakai. Lepas tu yang mereka ni pun masih selum baju. Apa? Lembut sampai tak terasa. Dah siap dah? Dah siap dah. Dah siap pakai. Dia pun belarak. Cantik. Penyokong, RM15 punya penyokong. RM50 punya penyokong. Bihun dalam polistiren putih, ikat RM50 ke atas bagi. Cantik. Cantik. Dalam ramai-ramai rakyat jelata tu, macam biasalah tuan-tuan, hadis Melayu kata budak-budak tak hati muhung. Pasal tu kalau tuan-tuan nak pergi mana-mana, jangan bawa anak. Pasal anak ni dia bukan boleh pakat. Pergi mana tadi abang balik lambat? Ustaz ajak pergi minum. Anak dia dah hantar anak dia. Betul pak ambil minum dengan ustaz? Tak tahu, tapi abang nampak pakai tudung. Jahanam tuan-tuan. Budak-budak dia akan reti bohong. Tuan-tuan rasuh lu mana pun, dia tak akan bohong. Pasal dia punya sumpah taat setia dia kat mak dia lebih daripada pak dia. Pasal so apa jadi? Budak tu kata, king kita telanjang. Dia pakai baju dalam, dia tak pakai baju. Semua orang tercengang, terpinga-pinga. Tengok tuan-tuan, punyalah ramai yang tengok, punyalah ramai yang tahu kebenaran. Kata dia tak pakai, tapi mereka kata dia pakai. Mereka memuji dengan pujian yang bohong. Untuk apa? Untuk nak mengangkat dan mengampu supaya mereka mendapat habuan. Ini yang dia panggil cenderung kepada kejahatan. Tahu kata salah, tapi sengak. Kerana apa? Kerana kepentingan. Sehingga sebab itu dalam sejarah orang Melayu kita akan tengok Hang Nadim. Maka sebab itu orang Melayu lambatlah untuk nak maju ni.
kalau masih ada ramai yang duk kata pakaian cantik, baju cantik. Tu imam pun sama, duk tukuh mimbar. Penyokong-penyokong dia kata, depa duk suruh jaib, duk suruh saya berhenti. Hei, larat lagi, duk kuat lagi. Apa jaib kata? Duk kuat lagi apa? Dia nak turun kereta pun hampa apa. Tapi penyokong ni. Tengok. Macam penyokong-penyokong Gus Dur, tak Gus Dur? Gus Dur, penyokong Gus Dur. Dia nak berjalan pun orang papah. Gus Dur ni mata dia buta, dia nak berjalan pergi depan pun orang kena tuntun. Pasal itu bila orang kata kat dia, mundur Gus Dur, mundur Gus Dur. Maksudnya mundur tu jalan pergi belakang lah. Artinya letak jawatan. Dia kata apa? Aku nak berjalan pergi ke depan pun tak boleh. Hampa nak suruh aku berjalan belakang macam mana? Tapi penyokong. Yang saya nak kata tadi apa? Penyokong yang menyokong kepada kezaliman. So tuan-tuan, orang agama kena bezakan diri dia dengan orang biasa. Orang beriman tak boleh duduk dalam kelompok yang siapa saja kita akan cenderung kepadanya. Kita menimbang dan menilai dengan keadilan agama. Ni agama suruh. Saya bukan cakap tajuk ni khusus untuk politik. Tak, dalam semua isu. Dalam urusan perniagaan, urusan kehidupan, rumah tangga, dalam urusan persahabatan dan sebagainya. Salah, kita kata salah. Sebahagian orang dia produk tu salah, produk tu tak halal. Dia pun kata tak halal, produk tu mereka kata okeylah, kami ambil ustaz jadi penasihat syariah. Terus orang tanya macam mana? Boleh, patuh syariah. Pasal apa? Pasal saya yang nasihat agama. Nampak kan? Hadirin mukminin. Baik. Kemudian kita tengok pula di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, yang ni lagi berat. Yang ni Nabi SAW tak mengaku orang-orang yang zalim ni sebagai umat dia. Kita tengok satu hadis. Innaha satakunu ba'di umara yakdhibuna wa yadhlimun faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikidhbihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Ni Nabi kata, azan tu, sekali saya terjemah hadis ni yang kita buat kesimpulan daripada larangan ni. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah. Nabi kata innaha satakunu ba'di umara. Sesungguhnya akan muncul selepas daripada aku, maksud selepas pada zaman Nabi ni, Nabi SAW sebut satakun, akan muncul wujud. Siapa dia? Umara. Umara ni plural kepada amir. Pasal itu kita selalu dengar perkataan ulama dan umara. Umara ni kita boleh translate pemimpin lah. Pemimpin ni dia dalam semua peringkat lah. Pemimpin paling atas, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, pemimpin agama, semua. Kita jangan faham bila pemimpin ni pemimpin apa negara, pemimpin negeri dah. Pemimpin agama pun sama. Pemimpin agama ni di kalangan ulul amri ni siapa dia? Ulul amri ni pertama pemerintah, yang kedua ulama. So ulul amri kita ni ada dua, satu pemerintah, pemimpin politik, satu lagi pemimpin di dalam urusan agama. Jadi Nabi kata akan muncul selepas daripada zaman aku ini umara, para pemimpin jamak, yakdzibun wa yadhlimun, yang mana mereka ini akan melakukan pendustaan dan kezaliman. Siapa yang zalim? Pemimpin tadi. Yang jahat tu pemimpin. Tapi bukan Nabi nak fokus kat pemimpin tu. Nabi kata apa? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikizbihim wa a'anahum. Nabi kata siapa di kalangan hampa ni yang pi masuk dengan kelompok itu, membenarkan pembohongan mereka, menolong kejahatan dan kezaliman mereka dengan apa cara sekalipun, hampa yang punca, falaisa minni, aku tak mengaku umat. Yang ni saja tuan-tuan, habis kerah. Falaisa minni, Nabi tak mengaku, dia bukan umat aku. Umat mana? Siapa yang bukan daripada umat Nabi? Siapa yang Nabi kata bukan daripada kalangan aku, golongan aku, umat aku tak mengaku dia. Jangan mai dia ada hari kiamat dengan aku. Siapa dia? Orang yang a'anahum fasaddaqahum, orang yang membenarkan, sokong, mengiyakan. Tadi ya, baca hadis palsu pun, mencarut pun, defend, sokong, kan? Ui, mati-matian. Sehingga last sekali tuan-tuan pernah berlaku kan, dalam tajuk tu, roh berpindah. Roh berpindah. Tok Guru kata roh kita ni dia tak, kita dalam Quran kata bila mati dia pergi mana? Pergi alam barzakh. Dalam Quran kata roh bila mati pergi alam barzakh. Itu Quran kata, itu hadis kata. Tiba-tiba Tok Guru kata tak pergi alam barzakh, dia pergi dekat jasad orang lain. Saya mati, dia pergi kat jasad mungkin tu imam. Dia pergi jasad, reinkarnasi, tanasukh al-arwah, dia pindah, dia pergi. Jadi barangkali mungkin badan orang lain, roh orang lain, jelmaan dia. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha, bukan, pendek kata bukan ajaran Islam lah. Ramai orang tegur, ramai orang perbetul. Akhirnya alhamdulillah, orang yang kata tu tarik balik. Yang tak tarik tu dia penyokong, defend sampai ke sudah. Mereka salah faham, mereka tak memahami kalam murabbi. Tak, kalau hang faham kat mana? Akhirnya si fulan tu yang kata dia salah, dia tarik. Macam tu. Yang menyebabkan mereka ini terus angkuh adalah disebabkan oleh apa? Orang-orang yang cenderung mempertahankan kezaliman ini, kesalahan ini. Ini bahaya. Ini bahaya. Kan? Baik. Kemudian Nabi kata walastu minhu falaisa minni, dia bukan daripada umat aku dan aku bukan daripada dia. Nabi takkidkan lagi. Kemudian Nabi kata walaisa biwaridin alayya al-haub. Ini lagi berat. Bukan setakat Nabi tak mengaku umat dia. Nabi kata esok dia akan terhalang
dia akan diusir daripada minum telaga aku. Mungkin dia kenyang dengan habuan dunia, tapi dia akan lapar dahaga di akhirat. Bila dia mari kepada telaga Nabi, bila dia nak minum telaga Nabi Al-Haud, Al-Kauthar, yang Nabi kata airnya lebih sedap daripada, lebih manis daripada asal, lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada kasturi, cebok dia lebih banyak daripada bintang, dia punya besar timur dan barat. Orang yang minum seteguk tak akan dahaga selama-lamanya. Hebat punya telaga Al-Kauthar, Al-Haud tu. Dia bila dia mai, malaikat kata suqan, suqan. Malaikat kata pergi. Pasal apa? Dulu di dunia hang telah sokong dan cenderung kepada kezaliman. Nabi perambat, malaikat perambat dah, halau. Tuan-tuan bayangkan, dihalau. Penghinaan yang paling besar kepada kita dihalau daripada telaga Nabi. Tak apa, tak boleh minum kat telaga Nabi. Saya pergi kat telaga Tok Guru saya, telaga Tok Syekh tu ada, hampir. Ini hakikat ni yang kita cakap ni agama ni. Maka tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi kata apa? Nabi bagi pula, Nabi kata ni untuk kita pegang ni, untuk saya dan tuan-tuan semua pegang ni. Nabi kata wa man lam yusaddiqhum wa bikadzbihim wa yu'inhum ala zulmihim. Siapa yang mencegah daripada pembohongan dan pendustaan yang mereka buat, mencegah dan tidak menyokong kezaliman dan kejahatan mereka, menghalang mereka daripada meneruskan kezaliman itu, yang ni umat aku, yang ni aku mengaku umat aku, dan mereka akan minum daripada telaga aku. Nabi menjanjikan telaga dia bagi orang yang berpegang kepada prinsip yang dia tak jual agama dia kerana habuan dunia. Apakah yang lebih besar daripada janji Nabi daripada janji manusia? Kadang-kadang kita kelam, kita berjuang atas hidup ni, semayang, mengaji, baca Quran, zikir, sedekah, pasal kita nak duduk di belakang Nabi. Tapi bila mai tentang kepentingan-kepentingan dunia yang kecil ni, kelam mata, pi sokong, pi dokong, pi pertahan benda yang salah, palsu, khurafat, bid'ah, benda yang haram dan sebagainya dalam politik, dalam agama ke apa. Pasal apa? Pasal habuan sikit ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Terima kasih tuan-tuan. Inilah tajuk larangan kita, larangan cenderung menyokong dan membantu kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.